Sayyidina Muhammad. Dah berapa dah? Dah berapa jam? 7.56. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadir rasulil amin wa qa'idil alil mujahidin wa imamil muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kedekut, bila disebut nama Nabi SAW, dia tak nak selawat. Ke depan. Jangan dah lambat, ke depan. Depan lagi. Duduk sini, belakang je satu. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kedekut, bila disebut nama Nabi, dia buat tak tahu je. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti balik nak jumpa Nabi kan, betul tak? Akhirat nanti kita balik kepada akhirat, nanti kita nak jumpa siapa? Jumpa Nabi. Jadi kalau nak jumpa Nabi, orang yang paling layak bersama Nabi, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak berselawat. Duduk betul-betul, jangan kaki angkat, bersila betul-betul. Jangan kaki dua-dua kaki diangkat. Ini bukan majlis lepak-lepak kedai. Ini majlis ilmu. Jadi anak-anak, untuk kita memberkati majlis kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang Ustaz hormati guru-guru penolong kanan, yang Ustaz hormati para guru, serta yang Ustaz kasihi anak-anak, putera dan puteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia pada pagi ini anak-anak kita dapat hadir ke sekolah. Allah Taala berikan kita kesihatan, berikan kita kekuatan untuk hadir ke sekolah. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir pagi ini sebab kurang sihat, sesama batuk, demam dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak ada sakit, tolong jangan datang ke sekolah, sila berehat dan duduk di rumah. Jadi alhamdulillah, hari ini kita memulakan minggu persekolahan yang baru. Hari ini kita dah hari ke-6 Ramadan. Kita dah dekat seminggu dah Ramadan, esok dah hari 7, dah seminggu dah. Jadi masa berlalu dengan begitu pantas anak-anak, tanpa kita sedar, masa berlalu dengan pantas. Sekejap je dah hari ke-6. Nanti awak sekejap dia hari yang ke-12. Lepas tu 20 hari, dalam 30 hari dah habis Ramadan. Jadi anak-anak Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, insya-Allah hari Isnin biasanya kita ada perhimpunan di kelas, tetapi pada minggu ini, minggu Ramadan, kita tiada perhimpunan.
kita hanya ada kuliah duha. Dan kuliah duha ini akan dipancarkan secara live dalam Facebook sekolah. Tadi awak berzikir tadi tu, mak ayah awak tengok. Mak ayah awak tengok siapa yang duduk tak betul, yang bercakap-cakap, yang bermain-main, semuanya ustaz dah rekod dalam tu. Jadi anak-anak di Allah Subhanahu Wa Taala dan ibu bapa yang menonton, insya-Allah mudah-mudahan program Ramadan di Seriti yang kita lalui dengan kuliah duhanya, dengan tadarus Qurannya, dengan apa lagi? Apa lagi program yang kita buat kat sekolah ni? Qiyamulannya, lagi bazarnya, bazar mininya, lagi program video, program derma, kempen infak Palestin, betul tak? Dan macam-macam lagi program yang kita buat kat sekolah ni semata-mata untuk kita mencari ataupun meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau umur anak-anak ni sekarang ni, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, apa benda yang paling bahagia sekarang? Masa, dahsyat. Lagi? Puasa, paling bahagia, bagus. Lagi? Ibu bapa, mak ayah, lagi? Apa lagi? Apa yang paling bahagia yang anak-anak rasakan, yang ada pada anak-anak sekarang, dan anak-anak sayang nak tinggalkan dia? Kalau diberikan pilihan yang lain pun anak-anak tak nak pilih. Al-Quran, Masya Allah. Lagi? Tolong orang, lagi Kamil? Solat, Alhamdulillah. Lagi? Masa, lagi? Puasa, lagi? Apa? Beyblade, Doraemon. Paling bahagia kan? Apa? Perang-perang. Okey, dengar. Okey. Anak-anak dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut solat, Al-Quran, puasa, masa, mak ayah, dan anak-anak sebut macam-macam perkara tadi. Betul tak? Betul tak? Anak-anak rasa itu bahagia kerana anak-anak rasa benda itu adalah satu benda yang sangat penting. Hanya orang yang menghargai dan tahu nilai tersebut, dia akan jaga benda yang dia paling sayang. Anak-anak sayang masa kerana anak-anak tahu nilai dan harga masa. Betul tak? Anak-anak sayang Al-Quran kerana anak-anak tahu, anak-anak dah belajar nilai dan harga sebuah Al-Quran. Anak-anak sayang puasa, sayang solat kerana anak-anak tahu nilai dan kualiti ataupun hebatnya solat dan puasa itu. Anak-anak sayang mak ayah. Semua sayang mak ayah tak? Siapa yang tak sayang angkat tangan? Tak ada yang tak angkat tangan. Sudah. Apa nak angkat tangan tu? Yang tak sayang angkat tangan. Awak angkat tangan. Anak-anak sayang mak ayah ke tak sayang? Siapa yang sayang angkat tangan. Betul. Yang tak sayang turun. Okey, turun. Okey. Sebab apa anak-anak sayang mak ayah? Sebab anak-anak tahu betapa bahagianya mak ayah. Betul tak? Betapa kita sayang dengan mak ayah. Betapa kita kasihnya dengan mak ayah. Dah jam 4 jangan main. Betapa kita bahagianya ada mak ayah. Sebab itu anak-anak keluar daripada mulut, terlepas keluar daripada mulut anak kata benda yang paling bahagia adalah mak ayah. Kerana anak-anak tahu nilai dia. Betul tak? Begitu juga bagi seorang baby. Ustaz ada anak. Ustaz ada anak, baby. Nama siapa? Ingat betul Nanti Ustaz ada soalan Ustaz Raki, tolong ambil dalam kereta Ustaz. Ada seat depan tu, berapa penumpang tu depan, ada tasbih, gumpalan tasbih banyak. Ambil. Nanti Ustaz ya dia. Okey. Seorang baby, apa benda yang paling bahagia pada dia? Okey, jangan macam basah kat tangan. Apa dia? Faris. Ulang soalan Ustaz. Apa dia? Mak ayah dia, betul. Seorang baby, apa yang benda paling bahagia pada dia? Ustaz, ulang soalan. Anik. Dah ulang tadi. Anik. Penjaga lagi? Susu. Kesayangan. Dia macam bahasa dia macam bahasa bercinta ya, Asyik. Nyawa, Masya Allah, baby. Alhamdulillah. Okey, dengar anak-anak. Seorang baby,
seorang baby lah takkan kan. Seorang baby benda yang paling dia sayang adalah susu. Betul. Dia tak tahu masa tu apa, dia tak tahu nilai tu apa. Mak ayah dia pun dia mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi cuma dia rasa ada orang sayang dia, ada orang peluk dia, betul tak? Kan? Kalau ada orang bagi kat orang lain, dia senyap je, dia okey je. Yang penting ada orang jaga dia, orang peluk dia, orang belai dia, orang bagi dia susu. Tapi yang dia tahu susu. Kan? Sumbat je lah, sumbat dia buka mulut, kan? Betul tak betul? Awak semua ada adik kan, betul tak? Itulah nilai. Begitulah anak-anak. Okey, senyap. Okey, dah cukup. Awak tak ada baby. Tak apa, nanti insya-Allah ada baby nanti Ya betul. Okey, dengar. Semua baby tu puan. Kita tak lama, nanti ustaz tak dapat bagi soalan. Jangan potong masa ustaz. Setengah jam je ustaz ada masa yang kamu 30 minit je pagi ni. Seorang baby, benda yang paling disuka, bahagia pada dia, yang paling dia kalau bagi dia tak akan lepaskan adalah susu. Enak susunya mama. Okey, dengar anak-anak. Begitulah juga Ramadan. Ramadan, kalau orang tahu nilai Ramadan, orang tahu hebatnya Ramadan, orang tahu berharganya Ramadan, orang tahu banyaknya kelebihan ganjaran pada bulan Ramadan, nescaya orang itu tak akan lepaskan ibadahnya dalam bulan Ramadan. Sebab itu orang yang bertakwa, orang mukmin, orang yang bertakwa, bila tiba bulan Ramadan mereka akan seronok. Orang munafik, orang yang tak bertakwa, orang munafik ni orang luar je nampak Islam tapi dalaman dia tak beriman dengan Allah Taala. Kan? Orang munafik, dia ini datang Ramadan dibenci. Datang Ramadan dibenci. Sebab itu anak-anak, bagi orang Islam yang bertakwa, yang mukmin, kita kena hargai Ramadan ni. Bulan Ramadan ni kena hargai. Kena jangan lepaskan peluang. Puasa betul-betul, baca Quran betul-betul, zikir betul-betul, bahkan doa betul-betul. Di antara kelebihan bulan Ramadan adalah doanya. Orang yang berpuasa, doanya adalah doa yang mustajab. Apa makna mustajab? Yes, doanya adalah doa yang makbul, tak pernah Allah Ta'ala tolak. Ni anak-anak tengah duduk ni, kita berpuasa, puasa tak? Siapa yang tak puasa jangan beritahu. Simpan sendiri. Kita tengah berpuasa ni, duduk daripada pagi, lepas subuh kita puasa, sampai terbenam matahari. Waktu bila? Waktu maghrib. Waktu itu adalah doa yang sangat mustajab. Mintalah apa-apa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan saya lulus dalam periksa. Ya Allah, ya Tuhanku, pandaikanlah saya. Ya Allah, ya Tuhanku, kayakanlah mak ayah saya. Ya Allah, betul? Jangan gelak, betul. Kan? Sama kalau mak ayah kita kaya, mak ayah kita boleh sedekah. Betul tak? Boleh tolong orang susah macam Abid Liu. Betul tak? Kan? Ustaz Abid Liu. Jadi kita orang Islam kena jadi orang kaya. Okey? Jadi anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kelebihan Allah Taala bagi dalam bulan Ramadan. Doa betul-betul, minta betul-betul, solat betul-betul, puasa betul-betul, baca Quran betul-betul, berzikir betul-betul. Jangan main-main. Hanya orang beriman saja tahu betapa nilainya dan berharganya Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kenapa anak? Kenapa? Kerana kita doa sekian lama. Bulan Rajab kita dah doa dah. Apa doa dia? Adilah. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ni. Ustaz bagi yang mengelip. Mengelip. Ambil dia. Okey. Berzikir banyak. Jadi kita selalu doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Dah makan, salah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Bulan Rajab, bulan Sya'ban kena minta berkat. Wa ballighna Ramadan. Apa wa ballighna Ramadan? Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jangan main. Tengok ustaz, semua tengok ustaz. Jadi anak-anak Allah, kita dah doa dah. Allah Ta'ala dah sampaikan kita bulan Ramadan. Ada orang tak terpilih, tak dapat masuk. Bukan tak terpilih, Allah Ta'ala dah ambil nyawa dia dah. Macam ayah ustaz, kan? Bulan Rajab ayah ustaz meninggal. Tu ada seorang lagi, apa nama, Noja, petugas di masjid bandar, kan? Sehari sebelum Ramadan Allah Ta'ala dah panggil dia balik, jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita ni dah sampai bulan Ramadan, tapi kita sia-siakan Ramadan. Tak nak solat yang belakang tu, tak nak solat, malas main-main dalam solat, tak nak doa sungguh-sungguh, malas baca Al-Quran. Jadi anak-anak Allah Ta'ala, hargailah bulan Ramadan supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Siapa nak baca? Siapa hafal? Angkat tangan. Ada yang hafal tak? Ustaz bagi tasbih power ni. Ni mengalip juga ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Alif. Apa alif? Cepat. Kutiba. Ini. Dalam plastik lagi ni. Apa alif? Lagi kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Alif sini alif. Ustaz bagi tasbih kayu tasbih kayu ulama Arab punya ni. Rasa koka ni. Kayu koka. Okey anak-anak Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita, Allah Ta'ala suruh kita puasa. Kan ustaz itu dah ajar kan masa kita mula-mula dalam program yang lepas. Tujuan kita puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Makna orang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala. Dah berapa dah? Dah suku. 8.25 beritahu ustaz. Okey, supaya kita jadi orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Jadi anak-anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah matlamat puasa. Anak-anak, Allah Ta'ala ni haramkan kita benda-benda yang halal bagi kita. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala haramkan benda yang halal bagi kita. Minum halal tak? Minum air kopi halal. Air Coca-Cola, air root beer, tak halal air kat ANW tu, air sasi lah, halal. Air jagung, kalau air Bandung ada aiskrim, ada ais tu, halal Tapi halal sambil alia meleleh halal sambil terbayang Ya saya. Strawberry halal Okey. Air mangga halal. Okey, kalau makan nasi ayam halal. Mi goreng halal. KFC 3 kali extra pedas halal. McD Zinger halal. Burger rembat orang punya halal haram lah nak kena rembat orang punya. Walaupun nampak macam halal, sebab dah rembat orang punya, haram. Tak boleh. Okey. Jadi benda-benda ni halal, betul tak? Air halal lagilah kalau kita beli sendiri burger dengan duit kita, betul tak? Kita pergi kedai beli burger dengan duit kita. Kita pergi KFC, kita beli KFC dengan duit kita. Kita pergi kedai mamak, kita beli mamak tu dengan duit kita. Bukan. Kita beli mi goreng mamak tu dengan duit kita. Halal lah, betul tak? Kita pergi kedai beli air kotak, halal tak? Duit kita sendiri. Halal tak halal? Okey, nanti dulu jauh. Nak potong? Ya. Kita nampak makanan kita ada
Betul. Ada cop halal Jangan main duit. Ada cop halal. Tengok muka ustaz. Okey anak-anak. Benda tu halal tak? Beli dengan duit kita halal tak? Tapi dalam bulan Ramadan, waktu siang benda tu haram bagi kita. Bila tak boleh bagi kita puasa. Betul tak? Betul tak? Walaupun kita beli senyap-senyap, guna duit kita makan dalam rumah, tak ada orang tahu, tetap tak boleh. Kerana itulah namanya takwa. Kerana itu nama dia adalah takwa. Sama ada orang tahu ke, orang tak tahu ke, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Boleh je kalau ustaz datang pagi-pagi, 6:30 pagi, tak ada orang, ustaz masuk sekolah, ustaz makan senyap-senyap, bawa nasi goreng. Ada orang tahu ke? Awak pun sampai lambat, betul tak? Betul tak betul? Tapi tu geng plastik hitam Tapi kat sekolah ni ada geng juga ni, geng. Ya, ustaz dapat tahu geng van hitam Okey. Dengar anak-anak. Tapi kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak makan senyap, kita tak minum senyap? Kenapa? Tahu haram waktu siang. Tak boleh waktu siang, dan kita sangat takut dengan Allah. Jadi jangan buat. Jangan buat ada yang minum air paip. Siap setengah jam muka dia je pergi tandas. Rupa-rupanya blub. Yalah, ustaz bukan nak cakap awak lah. Ustaz pun kecil-kecil gitu juga kan. Tu sama dah aku dah. Samalah dia kata Ya. Okey, tak apalah, ustaz tahu awak masih kecil, tapi cuba usaha. Mak ayah bantu, cikgu bantu, kawan-kawan bantu Okey anak-anak uti Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang perlu kita lakukan selain kita menahan lapar dan dahaga. Puasa ni kita tahan apa? Tahan lapar dan dahaga. Apa Faris? Orang alim tak puasa? Kena tengok balik. Nanti saya tengok balik video tu. Bila awak tengok video tu? Orang alim Tak apa. Mungkin Faris salah faham Dia ada beberapa orang yang tak boleh tak payah puasa, tak cukup syarat puasa. Antaranya macam orang musafir, orang yang berjalan jauh antaranya ibu-ibu yang mengandung, ataupun ibu-ibu yang menyusukan anak, ataupun orang tua. Orang dah tua, dah tak larat puasa. Kalau puasa boleh memudaratkan dia, lagi sakit. Ataupun orang yang sakit tak boleh nak puasa langsung. Itu antara orang-orang yang ni, ataupun perempuan-perempuan yang uzur. Macam mak awak, kalau awak tengok mak awak makan tu, bukan mak awak tak nak puasa, dia tak boleh berpuasa. Ya, okey. Ada orang tu tak boleh macam ni Orang tua tak macam ni dia dah niat sebulan kot Dah habis. Okey anak-anak Allah SWT, selain kita tahan lapar dan dahaga, ada beberapa perkara yang perlu kita jaga. Pertama adalah jaga lisan. Jaga kita punya mulut. Bukan sekadar kita tahan lapar dan dahaga, mulut pun kena jaga. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang kesat, yang keji, yang lara. Jangan keluar kata-kata yang lucah, mencarut, memaki. Kerana kalimatut thayyibatus sadaqah. Kalimah yang baik, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Kena juga jaga pandangan kita, telinga kita daripada benda-benda yang tak bermanfaat. Yang kedua, banyakkan baca Al-Quran ataupun dengar alunan Al-Quran. Ada buat Quran tak? Yang darjah 1 darjah 2 bawa Iqra. Darjah 3 darjah 4 pakai Quran. Banyak baca Quran. Hari-hari kena bawa Quran sepanjang bulan Ramadan. Yang ketiga, berzikir dan menunaikan solat sunat. Tadi kita dah zikir tak? Zikir kena zikir banyak.
Dan menunaikan solat sunat. Ya. Bagus. Yang keempat, qiyamul lail di malam hari. Malam ni siapa yang akan qiyamul lail? Darjah 2, darjah 3 lelaki. Yang lain boleh qiyamul lail di rumah ataupun selepas awak bersahur, ada masa tu, solatlah 2 rakaat. Ataupun bersedekah. Bersedekah. Kan ada tabung kan? Ada tabung tak? Tabung Palestin kan? Masuklah 10 sen, 60 sen dalam tabung. Dan yang sesungguhnya memperbanyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bagaimana Allah Taala berikan Ramadan ni hadiah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan Ramadan ada apa? Ada satu malam yang Allah berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Apakah malam itu? Angkat tangan. Okey, Anik tanpa suara. Malam Lailatul Qadar. Anik, kayu Bukan kayu ni. Nak yang ni ke? Yang mengelip-gelip ni? Tak nak Yang nak dalam plastik? Ni, ambil. Tangan mana? Angkat tangan, jangan pakai mulut. Angkat tangan. Baru betul. Okey. Dengar anak-anak. Kenapa Allah Ta'ala bagi Lailatul Qadar ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu hari Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi, seorang lelaki daripada Bani Israel. Tengok depan. Seorang lelaki daripada Bani Israel, dia berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 83 tahun. Dia pergi berjihad dia, bukan Israel. Ini nama kaum. Nama kaum itu Bani Israel. Hari ini dia jadi negara Israel. Orang Israel lah. Tapi zaman dulu nama dia Bani Israel. Kaum Bani Israel. Dia berjihad jalan Allah Ta'ala selama 83 tahun 4 bulan. Iaitu 1000 bulan. Maka kata Nabi SAW, tak pelik ya Allah. Sebab umur umat dahulu panjang. 1000 tahun, 500 tahun, 300 tahun. Bukan tak berapa tahun, tak sampai 100, kurang daripada 100. Ada pun lebih, jarang. Jadi Nabi kata umur umat dahulu panjang-panjang. Jadi tak pelik kalau berjihad saja 83 tahun. Tak pelik. Jadi anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana rintihan Nabi, aduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi dan umatnya, iaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang buat ibadah pada malam tersebut, baca Quran, berdoa, berzikir, bersedekah, siapa yang buat ibadah pada malam tersebut, dia akan mendapat ganjaran seumpama 83 tahun. Kalau ada sedekah 10 sen, barangkali Allah Ta'ala pasti akan bagi ganjarannya seumpama 10 sen selama 83 tahun. Dan berganda lagi, tak tahu berapa banyak, trilion. Kayanya orang tersebut dengan pahala. Siapa yang buat baik, dia tak ada duit, tapi dia buat baik. Kawan datang bawa beg berat, baju-baju, dia tolong angkat. Cikgu datang bawa beg, dia tolong angkat. Cikgu datang bawa buku, dia tolong angkat. Kena pula Lailatul Qadar malam tu. Barangkali mana tahu, mudah-mudahan dapatlah pahala angkat buku selama 83 tahun. Ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Ta'ala rahsiakan. Cuma Nabi berikan tanda-tandanya ataupun isyarat bila awak kena berjaga-jaga. Antaranya Nabi sebut, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Mula daripada malam 20 sampai malam ke-30. Kemungkinan, Ustaz tak kata pasti, kemungkinan Lailatul Qadar itu akan berjatuh pada salah satu malam 10 malam terakhir. Ada pandangan ulama kata, dengar, jangan main tu. Ada pandangan ulama lain kata malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam ganjil.
Malam 1 Ramadan, 3 Ramadan, 5 Ramadan, 7 Ramadan, 9 Ramadan, 11 Ramadan, malam-malam ganjil. Nombor ganjil? Hari ni berapa Ramadan? 6. Esok? Ganjil. Esok ganjil kan? Malam ni kalau kemungkinan Allah Ta'ala boleh saja menurunkan malam Lailatul Qadar. Ada kata malam Lailatul Qadar itu berlaku pada awal Ramadan ataupun boleh berlaku pada akhir Ramadan. Jadi wallahu alam, kita tak tahu. Cuma yang paling penting anak-anak, kita standby saja 30 hari Ramadan ni dengan buat baik, dengan amalan. Dan yang terakhir anak-anak, Ustaz nak cerita satu kisah. Kau apa Ustaz Amin? 87? Dah lebih dah. Tak sempat bagi kuis tak apa. Jangan risau, banyak lagi kuliah Ya. Itu cerita dalam kelas, jangan bawa dalam kuliah 2. Cerita dalam kelas, jangan bawa dalam kuliah 2. Okey. Dah okey. Ustaz cerita, kau tak habis cerita Ustaz. Apa nama? Ada satu kampung, nama dia Kampung Betung Dalam. Bukan lagi. Ini bukan cerita lain. Ada sebuah kampung nama dia Kampung Betung Dalam sangat. Dalam Kampung Betung Dalam sangat itu ada sebuah gua. Dan gua itu tak pernah ada orang masuk. Dengar betul-betul. Dengar. Jangan sambut cakap Ustaz, nanti awak tak faham. Cuma kebanyakan orang kampung dalam sangat itu tahu bahawa gua itu ada banyak emas, tapi tak siapa orang berani masuk. Lalu datanglah 3 orang sahabat, iaitu Firas, Muhammad dan Nasrullah. Dia ajak kawan dia, kata, jom kita masuk gua tu. Walaupun tak pernah ada orang masuk, jom kita test masuk. Mana tahu kita jumpa sesuatu dalam gua tersebut. Maka bila Firas, Muhammad, Nasrullah ini masuk dalam gua tu, Firas bukan nama sebenar. Dia tahu gua tu ada emas, tapi dia jalan dia. Dalam gua tu gelap, tak nampak apa-apa, dia jalan. Jalan sampai keluar. Dia tak ambil apa-apa pun. Muhammad masuk. Dia jalan, gelap, tak nampak apa-apa. Raba dinding lah. Bukan dinding. Kemudian dia tengok ada macam batu-batu kat kaki dia. Dia ambil 1-2. Lepas tu dia keluar. Nasrullah pun masuk dengan enjoynya. Dan dia tahu dalam gua itu banyak emas. Dia jalan, dia ambil batu. Mana yang dia pijak dia tak nampak, dia ambil je. Cicak dia ambil, biawak semua dia ambil. Apa yang dia kau dia ambil. Dia ambil penuh baju dia, bawa keluar. Bila sampai keluar anak-anak, Firas pun kata, ya Allah, ruginya saya. Kenapa saya tak ambil 1-2 ketul batu dalam gua tu? Mana tahu kalaulah saya ambil itu adalah emas. Rugi dia. Muhammad pun kata, ya Allah, kenapalah aku ambil 2 biji je? Kenapa aku tak ambil banyak? Aku dah masuk tadi, dah lalu tadi, kenapa aku tak kaut? Yang Nasrullah tak boleh, dia kalau dah masuk sekali tak boleh masuk balik dah. Yang Nasrullah kata, alhamdulillah, syukur aku kaut macam-macam. Banyak emas dalam baju dia. Jadi dalam 3 ni, antara Firas, ni cerita bukan betul-betul, nanti balik ngadu kat mak dia pula. Ustaz Alif kata saya masuk gua tak ambil apa-apa. Dia cerita. Dengar tuan-tuan Faris. Antara Firas, Muhammad dengan Nasrullah, mana yang beruntung? Nasrullah. Tapi tiga-tiga ni tahu tak dalam gua tu ada emas? Tahu kan? Cuma yakin tak yakin. Kalau dah yakin pun malas nak usaha, ambil 2 biji je. Kan? Tapi Nasrullah dia yakin, usaha, rajin, bersungguh-sungguh, maka dia dapat untung. Begitulah kita dalam bulan Ramadan. Kita tahu, Ustaz dah sebut lama dah. Mak ayah awak pun dah beritahu, guru-guru awak pun dah beritahu. Bulan Ramadan ni banyak pahala. Bulan Ramadan ni banyak kelebihan. Bulan Ramadan ni banyak ganjaran. Tapi terpulang pada diri kita. Kita nak kaut macam mana? Nak kaut sikit-sikit ke? Ambil ala kadar ke? Ataupun nak kaut dengan penuh tamak, nak ambil banyak-banyak?
ataupun buat tak tahu je. Orang sahur dia sahur, orang buka dia buka, orang tarawih dia tidur. Kan? Itu semuanya terpulang kepada diri kita. Okey, soalan ustaz. Dua je lah, ini dua soalan je lah Nanti minggu lain Oh, ada tasbih kain pun ada Oh, ini tasbih apa ni Ini sebenarnya jiran ustaz bagi. Dia kata ustaz nak tasbih ustaz. Saya banyak sangat tasbih. Ui, tasbih ni mahal ni. Ini berkelip ni. Ini saya silap. Mungkin dalam gua tadi tu yang Nasrullah ambil tu Okey, anak-anak. Soalan ustaz. Sebutkan. Jangan ingat nama anak ustaz Ini bukan soalan tu Sebutkan 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Angkat tangan. Amirul. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Ali, Sayyidina Uthman. Okey, mari sini. Ambil pilih nak ambil mana? Pilih. Ambil. Nak mana? Itu. Tasbih tu. Ambil. Yang ni tasbih ni berlampu Kalau awak duduk dalam gelap, dia akan percaya. Nampak tak? Okey. Soalan seterusnya, ni perempuan pula lah, perempuan Standby. Soalan seterusnya. Sebutkan 2 nama isteri Nabi. Betul. Pilih mai sini, pilih. Pilih RM2. Mana yang berkelip ni? Yang ni. Ambil. Okey. Soalan yang ketiga. Sebutkan. Ini soalan ni tak ada kaitan dengan cerita tadi. Ini soalan luar. Ini pengetahuan umum. Dengar betul-betul. Sebutkan salah seorang panglima Islam zaman Rasulullah. Abu Bakar khalifah, panglima. Orang lain. Panglima Islam. Ada perempuan tahu tak panglima Islam zaman Rasulullah ada sahabat dah? Sayyidina Hamzah. Betul. Ni. Ambil. Pilih. Tasbih berlampu juga Okey, ambil. Okey. Soalan untuk anak-anak perempuan. Sebutkan perkara yang boleh membatalkan puasa. Ni, siapa Nisa? Makan, betul Lagi perkara yang boleh membatalkan puasa dan Nisa? Minum lagi. Pilih. Ain? Muntah dengan sengaja. Pilih. Pilih. Banyak ni, banyak. Banyak pilih. Oh, tu tasbih tu. Okey, untuk lelaki. Sebutkan. Bukan, tengok depan Firas. Sebutkan. Apa nama soalan dia? Sebutkan nama lain Al-Fatihah. Nama lain. Boleh bagi orang lain. Ni dah. Nama lain Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada nama lain. Azim. Habis jap, Aiman. Apa? No. Itu surah No. Kan. Antaranya kita sebut apa? Malik Ramin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nanti Ustaz tengok balik, betul tak ada nama Alhamdulillah? Al-Fatihah ni banyak nama. Ya. Cahaya. Pembukaan. Habis. Apa? Apa nama?
Al-Kahfi bukan. Okey, antaranya biasa disebut Ummul Kitab. Ya. Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Kan disebut, marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey anak-anak, cukup sekadar tu untuk pagi ni insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu kuliah duha minggu depan. Minggu depan insyaAllah Ustaz Nazmi akan memberikan kuliah duha insyaAllah. Jadi anak-anak macam Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang baik tu datang daripada Allah Taala, yang kurang lemah tu datang daripada keluhan diri Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.